Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun antara DPMMFC dengan Wijaya FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Anak dia Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai ketua pasukan DPMMFC. Pada perlawanan kali ini, DPMMFC berjaya menewaskan Wijaya FC 14-0. Rombongan dari Kementerian Kesihatan menyertai majlis persembahan bercorak keagamaan bersempena dengan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan malam tadi di Istana Nurul Iman. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diisikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tazkirah bertajuk Menyemai Rasa Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persembahan dikir. Rombongan juga disertai Majlis Perundingan Kampung Daerah Brunei dan Muara, kumpulan belia masjid, Masjid Pihin Datuk Imam Haji Abdul Mukti, Borong Pingai Air dan Jabatan Pengajian Islam bahagian Sekolah Arab. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam UBD dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri malam tadi meneruskan lagi majlis dikir Maulud sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Di samping mengimarahkan dan menghidupkan masjid, majlis diharap akan dapat memupuk dan mengeratkan lagi ukhuwah Islamiah dalam kalangan masyarakat. Rombongan dikir Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan lagi majlis Ihya Maulidur Rasul bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat petang kemarin di Masjid Kampung Bunut. Mengetuai rombongan Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diisikan dengan tazkirah dan dikir Maulud. Majlis merupakan wadah untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan salah satu usaha memakmurkan masjid. Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-20, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Pembangunan Belia dengan kerjasama Future Brands dan Vigorous Event Management menganjurkan Install at YDC Coffee Biz 2025 diadakan selama 3 hari. Majlis pelancaran acara berkenaan berlangsung petang kemarin di Habsukan Stadium Negara Hassanah Bolkiah Berakas. Pelancaran disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bertemakan Brewing Youth Entrepreneurship, acara menghimpunkan 35 reruai kopi dan matcha. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 3 petang hingga 10 malam. Penganjurannya berperanan sebagai platform strategik untuk membina komuniti usahawan belia yang berdaya tahan dari kalangan komuniti pengusaha kopi.
membagi peluang kepada bisnes-bisnes ataupun peniaga-peniaga kecil-kecilan yang macam kami yang baru start ini untuk lebih explore ataupun lebih expose kepada orang umum lah, especially-nya penggemar-penggemar kopi yang ada di negara Brunei Darussalam ni. Alhamdulillah, this is one of the opportunities lah untuk to make it our exposure to the cafe. Pasal since we're new and ramai pertandingan di Brunei ni about the cafe, so we're try to follow as many as pop-up as possible lah for exposure to my cafe. It's good for exposure, especially kalau macam home base atau tempat-tempat yang payah orang kan agak. So it's good for us cafe lah untuk exposure kita ni. And then after that kalau tani ikut macam mana, dah mustahil orang kan macam nyaman hari tu diaga kedainya. Matlamat kedua Wawasan Brunei 2035 iaitu kualiti kehidupan rakyat yang tinggi dijangka dapat direalisasikan menerusi dokumen rujukan utama negara yakni Social Blueprint. Blueprint tersebut memacu hala tuju pembangunan sosial negara secara lebih tersusun, menyeluruh dan mampan dalam suasana dunia yang semakin kompleks. Namun persoalannya sekarang, apakah peranan kita selaku rakyat dan penduduk dalam membantu negara memenuhi aspirasi di bawah blueprint berkenaan? Ikuti laporannya bersama Siti Nur Maziah Jini. Menggalakkan penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan dan memantapkan cara berdikari antara ciri berkualiti yang perlu dimiliki oleh setiap rakyat dan penduduk dalam mencapai wawasan negara. Banyak tindakan yang boleh diambil, especially dengan adanya kita ni kan menggalakkan penglibatan kemasyarakatan dari pelbagai aspek golongan masyarakat, daripada yang damit sampai orang tua dan juga orang yang kelainan upaya. Untuk mewujudkan rakyat yang berdaya tahan, mandiri, kita hendaklah sentiasa menyokong inisiatif-inisiatif kerajaan, terutama sekali di dalam memantapkan sumber ekonomi masyarakat. Ia bermula daripada diri sendiri, contohnya cara tani berdikari, menolong orang lain, dan keluarga itu pun memainkan peranan penting supaya tani dapat mencapai wawasan 2035. Kita semestinya harus tolong-menolong sama sendiri, terutama macam ada belia. Belia harus selalu aktif dalam segala kegiatannya apa yang dilakukan untuk kebaikan negara. Pelaksanaan Social Blueprint dijalankan secara berfasa dan strategik dengan memberi keutamaan kepada intervensi yang benar-benar dapat memberi kesan langsung kepada rakyat. Pelaksanaan ini tidak hanya mengikut pendekatan dari atas ke bawah, top down, tapi turut mengambil kira pendekatan dari bawah ke atas, bottom up. So ini bermakna suara rakyat dan keperluan sebenar di peringkat komuniti turut diangkat sebagai sebahagian daripada perancangan dasar. Peranan utama Social Blueprint adalah sebagai panduan dasar yang memastikan segala usaha pembangunan sosial negara menepati 3 definisi kemajuan sosial yang telah digariskan. Yang pertama ialah untuk memenuhi keperluan asas rakyat dan penduduk. Yang keduanya menjamin kesejahteraan dan keselamatan. Dan yang ketiga pula membina masyarakat yang berdaya tahan. Setiap tindakan kita ni walaupun sekecil mana, ia memberi impak yang tinggi dan besar. Bila kita ni bergerak bersama-sama, bersatu padu, kita ni bukan sekadar memenuhi aspirasi wawasan 2035, tetapi kita ni sebenarnya mewariskan sebuah negara yang lebih baik kepada generasi anak cucu kita ni yang akan datang. Seiring era globalisasi, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah mengambil langkah strategik menyesuaikan program dan projek sosial agar dapat menjangkau semua golongan sasar. Pembangunan masyarakat kekal menjadi isu penting, khususnya dari segi kesaksamaan dan keadilan sosial, selaras dengan matlamat pembangunan lestari atau SDG berprinsipkan no one left behind.
Kesejahteraan negara bukan sesuatu yang datang dengan sendiri. Ia memerlukan komitmen, penglibatan dan kesungguhan kita semua untuk melangkah bersama ke hadapan. Laporan Siti Normazia Jini untuk Berita RTV. Jika sebelumnya produk ayam pandan dan kelupis pandan sejuk beku, satu kampung, satu produk, satu kes, satu P dari Majlis Perundingan Kampung MPK Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pancur Mengkubau diketengahkan, kali ini Berita Pagi membawakan satu lagi produk, satu kes, satu P juga dari kampung yang sama. Ingin tahu lebih lanjut mengenainya, Hajah Sahrinah Haji Abdul Ghani ada laporannya. Rempeyek yang dihasilkan secara tradisional merupakan satu lagi produk yang turut mendapat perhatian di RPN Kampung Pancur Mengkubau. Menurut Dayang Nurainah binti Malik, pengusaha produk, resepi yang digunakan dalam penghasilan rempeyek adalah resepi warisan turun-temurun keluarganya. Hasil jualan produk tersebut, jelas Dayang Nurainah, dapat menjadi sumber pendapatan bagi dirinya. Setakat ini baru berapa bulan, dalam 3 ke 4 bulan, Alhamdulillah lah. Rezeki itu adalah dapat menampung sedikit sebanyak pendapatan untuk harian. Harapanku mudahannya berpanjangan. Lepas itu mendapat sambutan lah, akan membuka untuk dogif acara kahwin ke, dikir ke, apa saja acara lah. Kalau ada orang yang akan mau kan. Mudah dihasilkan, kos yang rendah dan mempunyai potensi merupakan antara sebab pemilihan rempeyek sebagai produk 1K1P bagi RPN Kampung Pancur Mengkubau. Selain itu, menurut Awang Haji Hairul Azri bin Haji Salamat, pemangku ketua kampung tersebut, produk berkenaan juga sesuai untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan penduduk kampung. Jabatan Daerah Borneo dan Muara selalu menyokong, selalu menasihati kami lah untuk memajukan produk ini, dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang lainnya. Macam contoh baru-baru ini kami ada mengikuti satu expo jualan yang dianjurkan oleh Jabatan Penjara, dan baru-baru ini juga kami ada menerimalah offer-offer daripada agensi-agensi yang lainnya, terutama sekali event management, untuk kami ikut serta membawa ataupun menghantar produk kami untuk jualan di Expo Durang Ato. Strategi 3P diketengahkan dalam menjadikan rempeyek sebagai produk 1K1P RPN Kampung Pancur Mengkubau, iaitu pembuatan, pemasaran dan penghasilan. Strategi tersebut dihasrat dapat memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk kampung dan turut menjadi sumber pendapatan bagi ibu-ibu tunggal serta keluarga yang kurang berkemampuan di kampung berkenaan. Hajah Sahrinah Haji Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTV. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB mengumumkan pelancaran talian bantuan anti penipuan 16993 yang akan mula beroperasi hari ini 30 Ogos 2025. Langkah tersebut merupakan usaha proaktif PPDB dalam membenteras jenayah siber, khususnya penipuan dalam talian. Talian berkenaan akan bertindak sebagai pusat bantuan pertama untuk bangsa atau sesiapa yang mengesyaki ditipu dengan memberi bimbingan, pengesahan dan panduan segera sebelum laporan polis dibuat. Orang ramai dinasihatkan supaya segera menghubungi 16993 bagi mengelak kerugian lebih besar dan membantu membenteras penipuan dari terus menular. PPDB menegaskan laporan rasmi tetap diperlukan untuk siasatan dan tindakan undang-undang selanjutnya.